Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan pada kali ini dalam segmen pendidikan kita akan berikan tumpuan kepada kurikulum persekolahan 2027 yang mana kita akan mengangkat bagaimana pendidikan untuk anak-anak orang asli, adakah ia turut mendapat perhatian yang sama oleh Kementerian Pendidikan khasnya berbanding dengan pendidikan arus perdana. Baik, kita bersama dengan tetamu saya akan membantu kita untuk menghuraikan topik ini. Pendidikan berasaskan budaya kanak-kanak orang asli. Kita bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar, Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih. Dan kita pun telah berbincang sedikit mengenai topik ini. Jadi kurikulum persekolahan 2027 bakal memberi penekanan kepada literasi dan numerasi, membaca dan juga mengira. Tetapi bagaimana sebenarnya teras yang perlu kita sampaikan ini kepada kanak-kanak orang asli? Adakah idea pendidikan berasaskan budaya dijelmakan sebagai wadah pengajaran khusus untuk anak-anak orang asli, mengambil kira dua teras utama dalam apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka? Okey, terima kasih. Pagi ini kita akan bicara tentang pendidikan anak-anak orang asli. Kita dah melihat bahawa selama ini dalam bentuk pendidikan anak-anak orang asli, kadang-kadang kita terlupa bahawa mereka adalah satu kumpulan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutamanya dari segi literasi dan numerasi. Dan apa yang kita lihat adalah kadang-kadang kita memperkenalkan sama ada kurikulum ataupun pedagogi ataupun apa-apa bentuk pengajaran dan pembelajaran tidak mengambil kira dalam konteks masyarakat itu sendiri. Anak-anak ini membesar dalam satu komuniti yang mempunyai tata susila, peraturan, pantang larang, amalan dan nilai yang tersendiri yang mungkin berbeza daripada anak-anak di arus perdana. Jadi di sinilah kita melihat bahawa dalam kurikulum kita panggil kurikulum kita 2027 ini, di mana satu nilai keperluan anak-anak ini perlu kita ambil kira sebagai satu bentuk pendidikan yang boleh mengangkat nilai dan juga pendidikan itu sebagai untuk semua, khususnya anak-anak orang asli. Bagaimana sebenarnya cara hidup masyarakat orang asli, terutama sekali untuk anak-anak kecil ni? Kita baru berbincang tentang bagaimana ada yang mengambil masa 2 jam berjalan dan menaiki bot untuk sampai kepada sekolah yang terdekat dengan kampung mereka. Jadi cara hidup itu, adakah ia di luar daripada konteks pemahaman kita yang berada di bandar dan juga di kawasan-kawasan luar bandar, yang pastinya lebih senang cara hidup kita berbanding dengan mereka? Okey, setakat ini kita melihat kepada sesebuah masyarakat orang asli ini istimewa dan mereka mempunyai pelbagai etnik. Contohnya salah satu sekolah projek kita adalah SK Tasik Chini, yang mana mempunyai beberapa kampung di persekitarannya yang mana anak-anak ini akan ke sekolah ini. Dan kita lihat bahawa dalam skop ini Kementerian Pendidikan telah pun menyediakan sekolah-sekolah asrama yang khusus untuk anak-anak yang perlu berjalan jauh atau jalan jauh. Tetapi salah satu projek saya iaitu homeschooling untuk anak-anak orang asli yang berasaskan nilai dan tradisi mereka. Kita cuba memikirkan bahawa bila saya interview dengan ibu bapa, satu ayat dia yang mudah dan menyentuh hati saya. Dia panggil saya cikgu. Cikgu, anak cikgu 7 tahun, 6 tahun, sanggup tak cikgu hantar dia ke asrama untuk duduk di asrama yang memang dikatakan ada segalanya, tetapi saya berpisah dengan anak itu pada usia 6 tahun, 7 tahun, dan mungkin selepas 6 bulan atau 1 tahun baru dia balik masa cuti sekolah. Kalau cikgu sanggup untuk berpisah pada usia tersebut, barulah kami sanggup. Dan saya rasa pada teringkat itulah saya memikirkan bahawa ya, kita menyediakan keperluan pendidikan dengan adanya asrama, tetapi kita perlu mengambil kira anak ini nak berpisah dengan ibu bapa. Gaya pembelajaran, gaya pengajaran keibubapaan orang asli ini berbeza. Mereka sangat sayang dengan anak-anak, kita pun sayang. Tetapi untuk mereka rasa susah hati tinggal anak berusia 6 tahun, 7 tahun di asrama sekolah orang asli misalnya. Siapa nak mengambil kira urusan makanannya, pakaiannya? Dari situlah kita mula memikirkan bahawa bagaimana kita dapat mendekatkan anak-anak ini untuk berminat terlebih dahulu kepada sekolah dan memberi kepercayaan kepada ibu bapa orang asli itu sendiri bahawa sekolah akan membangunkan pendidikan untuk anak-anak ini. Di sinilah kita mula memikirkan bahawa kurikulumnya, gaya pembelajarannya dan bagaimana
persekitaran ibu bapa di situ mempercayai sekolah. Dan inilah bermulanya projek pendidikan berasaskan budaya ataupun kita kenali sebagai pedagogi responsif budaya. Jadi apakah keunikan budaya dan nilai serta tradisi masyarakat orang asli yang boleh mendekatkan anak-anak mereka dengan pembelajaran dan pengajaran dengan mengambil kira apa yang ingin mereka belajar, asas-asas yang kita sebutkan tadi, literasi dan numerasi. Dia menarik, contohnya beginilah, kalau kita lihat dalam kurikulum, tiba-tiba saja dalam buku teks kita tengok adanya komuter ataupun LRT, kapal terbang. Bagi anak-anak ini, mereka tidak dapat. Tak pernah tahu, bayangkan macam mana yang dia tahu, perahu, bot ataupun mungkin 4x4 yang dia pernah naik. Itu kalau dia pernah naik. Jadi bagaimana kita melihat bahawa apa yang paling dekat dengan anak-anak itu sendiri, budaya dia, pantang larang, kadang seni budaya, reka corak hiasan, anyaman dia. Benda-benda ini sebenarnya lebih dekat kepada anak-anak ini. Bagaimana kita mendekatkan budaya ini sebagai satu bentuk kurikulum, sebagai satu bentuk pedagogi. Bila cikgu nak mengajar, daripada memperkenalkan buah apple, kenapa tidak kita memperkenalkan buah kulim yang ada dalam kampungnya, buah belinjau misalnya. Jadi sesuatu yang dekat dalam dirinya dan persekitarannya lebih dia mula kenali. Di situlah baru berajar literasi, numerasi, kita boleh mendekatkan. Prof, mengambil kira kita sebagai sebuah negara ingin menggunakan jalur lebar dengan lebih pantas, 5G dan sebagainya. Adakah kemudahan-kemudahan ini tidak sampai atau belum lagi sampai kepada komuniti masyarakat orang asli, atau adakah mereka mungkin ada jurang dalam penerimaan teknologi sebenarnya? Sebenarnya tidak. Daripada projek yang kita laksanakan, misalnya kita menggunakan salah satu adalah chef Chili, iaitu mereka masak masakan tradisi, dan selain belajar dari segi komunikasi, bahasa yang disampaikan dan juga matematiknya, ukuran-ukuran yang perlu disampaikan, mereka sebenarnya merakamkan sendiri untuk jadikan video. Jadi teknologi telah ada, cuma nak membiasakan mereka, nak memberi keyakinan kepada anak-anak ini bahawa bagaimana menggunakan teknologi pada peringkat yang sebenarnya. Mereka boleh, kalau sini kita lahir bahawa anak-anak ini sudah pun ada handphonenya. Seperti kita, masih ada, tapi sebahagiannya itu telah pun biasa. Cuma sebahagian besar yang mungkin agak tertinggal itu perlu didedahkan supaya mereka tidak tertinggal daripada arus teknologi tadi. Apakah risiko keciciran pendidikan di kalangan masyarakat orang asli? Kalau kita bercerita tentang keciciran anak-anak orang asli ini, ia telah pun dibincangkan dan dibahaskan dengan pelbagai inisiatif sejak tahun 1960 lagi. Bermula dari situ kita ada pelbagai inisiatif. Kalau disenaraikan inisiatif untuk keciciran anak orang asli, sehingga hari ini ia masih lagi dibincangkan. Malahan diberi wang saku ke sekolah untuk menarik anak-anak ini ke sekolah, tapi masih lagi tercicir, khususnya semasa pandemik itu masih tinggi. Jadi apa yang kita perlu laksanakan adalah untuk, kalau kita lihatkan, melaksanakannya adalah untuk mendekatkan mereka kepada sekolah itu balik. Menarik minat untuk ke sekolah. Dan ada sekolah-sekolah misalnya SK sini, cikgu-cikgu akan pergi ke rumah itu untuk memujuk anak-anak ini ke sekolah, dan mereka itu melahirkan berbagai aktiviti-aktiviti yang lebih kepada budaya yang menarik minat dia dahulu. Sebab apa? Bila kita melaksanakan aktiviti budaya, anyaman, masakan, ibu bapa akan turun untuk tolong cikgu-cikgu di sekolah. Sebab ada setengah bahan-bahan mereka akan bercerita, bila ibu bapa dah dekat dengan sekolah, anak-anak akan lebih dekat pada sekolah dan minat itu akan bercambah. Baru proses pengajaran tadi berlaku. Akhir kata, satu daripada teras utama dalam memperkasa pendidikan negara adalah keramah insaniah. Bagaimana ia dapat diterjemahkan, terutama sekali dengan menggunakan aspirasi KPM yang terbaru ini? Okey, setakat ini kita cuba mengangkat semula nilai-nilai terutamanya gaya keibubapaan orang asli. Kita cuba mencungkil apakah cara ibu bapa orang asli ini mengajar, mendidik anak-anak orang asli, daripada kita memaksa mereka menerima gaya pengajaran kita. Jadi itulah yang kita hasratkan, bahawa menerusi pendidikan berasaskan budaya ini, kita dapat mengangkat satu bentuk pedagogi responsif budaya yang boleh digunakan oleh guru-guru
khususnya sekolah-sekolah yang berdekatan dengan masyarakat orang asli. Kita perlu faham bahawa pedagogi yang kita lahirkan hari ini bermula 2023. Kementerian telah memberi otonomi penuh kepada guru untuk melaksanakan bentuk pedagogi, kurikulum yang boleh disesuaikan. Jadi sudah ada kuasa di tangan guru untuk menyesuaikan bentuk-bentuk pedagogi mengikut keperluan pembelajaran anak-anaknya. Jadi begitulah hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membawa pendidikan lebih dekat dengan masyarakat orang asli dan lebih hampir dengan budaya dan nilai yang telah pun mereka amalkan. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan semoga perbincangan ini bermanfaat kepada anda dalam mengenali rakan-rakan dan warga negara Malaysia yang mungkin jauh di mata, tapi semoga mereka sentiasa dekat di hati kita, komuniti orang asli. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar sahaja lagi, dan kita akan bawakan kepada anda Kelam yang merupakan satu panggung RTM yang bakal disajikan kepada anda pada 3 hari bulan Februari ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Yang berlari tidak lagi menanti, zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci dalam dunia data, pangkalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan, dunia di ujung jari, adu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah, akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Kini padu maju bersama, masa depan cerah untuk kita, untuk negara padu-padu takkan pernah berhenti, takkan lelah terpelihara tiap masa. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sebelum kita membawakan panggung RTM berkaitan Kelam tadi, kita ingin teruskan sedikit perbincangan kita mengenai masyarakat orang asli, kerana saya rasa ada perkara-perkara lain yang perlu kita bincangkan. Terutama sekali di hujung tadi Prof ada memberitahu saya bahawa semakin kurang anak-anak yang bersama dengan ayah ke hutan dan sebagainya. Adakah kita risau bahawa tradisi-tradisi ini dan cara hidup mereka yang unik mungkin hilang apabila kita bawakan arus perdana dan pendidikan arus perdana serta sistem-sistem arus perdana yang mengajak mereka ke sekolah, maka mungkin tidak ada keterusan dalam nilai-nilai dan amalan mereka?
Okey, dalam sistem pendidikan terkini kita memberi penekanan kepada perwatakan. Maksudnya kita ingin menghasilkan suatu kepribadian perwatakan generasi baru Malaysia dengan mempunyai satu perwatakan unggul Malaysia. Jadi kita tahu bahawa anak-anak orang asli ini mempunyai jati diri yang sangat kuat dan mereka sangat akrab dengan persekitaran, khususnya alam Sungai Jadi. Dari kecil lagi mereka diajar untuk terlibat bersama dengan hasil-hasil hutan, masuk ke hutan, mencari sumber-sumber, dan pada masa ini juga mereka diajar tentang kepribadian, menghormati orang lain, bertolak ansur, dan kepercayaan masih kukuh. Jadi kita risau hari ini budaya-budaya ini semakin hilang dan terhakis. Kalau kita lihat masyarakat Maori misalnya, All Black di New Zealand misalnya, mereka mengangkat nilai itu menjadi satu kebanggaan masyarakat je. Kenapa tidak masyarakat orang asli ini kita tampilkan dengan jati diri, kebanggaan bahawa ini tradisi saya sebagai identiti negara. Dan ini juga satu kebanggaan dan keunikan kerana kita lihat kalau masyarakat Jakun dia kenal dengan berbagai pantang larang kepercayaan dan bagaimana dia sangat menghormati alam sekitar, tasik, dan bagaimana kehidupan-kehidupan lain di persekitaran, dan bagaimana dia menilai tolak ansur dan kepercayaan itu diasuh dalam diri setiap anak-anak ini. Dan kita tak nak ianya hilang. Bila dia berada dalam masyarakat ini, kita mengubah bentuk pendidikan kita ini, tidak boleh mengubah apa yang ada pada nilai masyarakat itu sendiri. Kita patut menyokong dan membinanya. Itulah pendidikan. Jadi kalau tidak silap saya ada pelbagai jenis dan kepercayaan yang berbeza, terutama sekali di kalangan masyarakat orang asli itu, yang berbeza dari segi puak dan juga fahaman masing-masing. Ada Jakun, Senoi, Negrito dan bermacam-macam lagi. Dan bahasa mereka juga adalah antara bahasa yang terawal yang dituturkan oleh manusia sebab ia menggunakan bunyi sebagai asas. Jadi ciri-ciri dan keunikan ini mungkin menjadikannya sukar untuk kita memahami orang asli sebagai satu komuniti. Apakah mungkin harapan Prof sendiri kepada masyarakat umum yang boleh membantu komuniti orang asli, walaupun mereka sangat unik dan berbeza dari segi kepercayaan tadi, mereka pastinya ada satu identiti yang boleh kita gunakan untuk membantu mereka? Okey, sekarang ini kita menariknya adalah antara salah satu projek yang tengah kita bangunkan bersama adalah masakan tradisi orang asli. Kadang-kala kita merasakan bahawa masakan tradisi orang asli itu kita tak nampak keunikan. Kita merasakan bahawa lebih kurang je masakan orang Melayu. Dia ada rebus, dia ada rendang, dia ada yang berbagai cara masakan. Oh, dia ada rendang? Bukan rendang, maksudnya cara gorengan apa semua itu. Tetapi apa yang membezakannya kerana dia berada berdekatan dengan kampung orang asli. Kampung orang Melayu. Jadi masakannya itu lebih kurang akan ada ciri-ciri masakan tersebut. Namun keistimewaannya adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu ada pelbagai dan mereka sangat risau kalau masakan-masakan tertentu, bahan-bahan tertentu itu dicampur adukkan. Dia kata nanti akan celau ataupun keracunan makanan. Jadi dia kata kalau daging mentah dengan buah-buah ini tidak boleh dicampur kerana ada ni. Jadi kita perlu meyakinkan bahawa yang makanan dia ini jika dicampur kepada daging tersebut lebih enak rasanya. Jadi kita misalnya ikan kelah misalnya, kalau dimasak bersama dengan buah kulim misalnya, ia menjadi lebih sedap. Jadi kita akan memberi satu nafas baru kepada masakan tradisi dia yang mana ia boleh diangkat sebagai satu masakan yang sangat unik dan sangat sedap. Jadi ini yang dikatakan bahawa masyarakat kita dalam menerusi pendidikan tadi itu, kita mendidik mereka mengetahui bahawa bagaimana bahan-bahan ini boleh digunakan, bagaimana masakan-masakan ini boleh diangkat. Jadi menerusi social media, menerusi yang kita buat Chef Shilik ini, paling tidak dia mengangkat satu nilai yang boleh masyarakat umum hargai. Sekarang kan sibuk viral makanan-makanan. Kenapa tidak makanan orang asli ini kita angkat untuk diviralkan sebagai masakan tradisi yang menarik?
Rasanya mungkin perlu ada seorang ikon yang untuk hiburan ada di antara komuniti orang asli Babola, kumpulan Babola yang mengangkat tradisi persembahan masyarakat orang asli sampai mereka juga diundang ke negara-negara lain untuk membawa persembahan. Jadi tradisi itu wujud di seluruh dunia sebab mereka yang bawakan. Mungkin kita perlu seorang ikon seperti kumpulan Babola tadi itu dalam dunia masakan orang asli juga. Bagaimana untuk silibusnya pula, Prof? Bagaimana untuk kita membawa silibus mengikut kesesuaian masyarakat orang asli? Adakah kita perlu membuat silibus yang berbeza ataupun kita hanya perlu masukkan contoh-contoh yang berbeza seperti yang Prof sebut? Misalnya tadi kita menyatakan bahawa otonomi kepada guru. Otonomi kepada guru ini adalah guru bijaksana menggunakan strategi pengajaran atau cara nak mengajar. Macam mana nak mengajar? Maksudnya kalau memang ajar matematik tak perlulah mencari bongkah-bongkah yang sedia ada, guna saja batu-batu sungai untuk mengira misalnya. Ataupun tadi semasa mengajar masakan chef cilik, pada masa itu kita mengajar berapa ratus gram ikan, berapa banyak cili nak digunakan, berapa biji buah kulim nak digunakan. Jadi buah-buah ini kita akan menggunakan dari segi numerasi, iaitu bagaimana kita mengira, membilangnya, dan dari segi dia bercakap, itu adalah cara bahasa Melayu yang dipertuturkan. Bagaimana dia boleh yakin untuk menyatakan ini bahan-bahannya dalam rancangan masakan chef cilik tadi. Jadi ini adalah kurikulum yang sedia ada, yang sudah ada, cuma disampaikan dalam bentuk pembelajaran luar bilik darjah ataupun pembelajaran berasaskan projek, di mana guru boleh menggabung jalinkannya. Tidak perlu menggunakan suatu projek yang di luar daripada konteks anak-anak orang asli itu sendiri. Tadi dia masak-masakan, dia tahu mak bapak. Malahan mak bapak turun untuk jayakan silibus kita yang tadi. Sebab dia tahu bahan-bahan yang perlu ada dan pantang larangnya. Ini menunjukkan bahawa mereka sedar akan kepentingan dan keperluan untuk belajar dan mendapat pendidikan yang sempurna itu tadi. Jadi guru-guru yang dihantar kepada komuniti orang asli, adakah mereka mendapat latihan yang berbeza? Dan istimewanya sekarang ini sejak saya rasa sejak tahun 2000 berapa kementerian di bawah IPG telah melatih anak-anak orang asli ini untuk menjadi guru kepada komuniti mereka sendiri. Dan kita ada di IPG kampus Tengku Ampuan Afzan misalnya, dia memang melatih kepada guru-guru masyarakat orang asli yang mana mereka menjadi pemangkin. Grup-grup inilah yang akan pergi menjadi guru kepada komuniti mereka sendiri. Dan usaha ini telah pun ada di bawah KPM sendiri, yang mana kita mengangkat mereka ini dan mereka lebih dekat. Tetapi guru-guru lain juga diberi pendedahan di bawah pedagogi. Kita ada pedagogi terintang misalnya. Kita memperkenalkan kepada semua guru-guru pelatih di Institut Pendidikan Guru tentang pedagogi mengajar anak-anak istimewa, anak-anak pendalaman ini, iaitu orang asli. Alhamdulillah di bawah kerajaan sekarang ini tumpuan diberi kepada melestarikan infrastruktur yang lebih sempurna untuk pembelajaran dan pengajaran anak-anak kita. Apakah yang diperlukan dari segi infrastruktur untuk menambahkan apa yang sedia ada bagi membolehkan anak-anak orang asli ini belajar dengan keadaan yang lebih sempurna? Paling bagus yang kita nampak sekarang ni keperluan adalah keperluan dari segi fasarana bilik darjah. Yang mana keperluan-keperluan yang diperlukan oleh sesebuah bilik darjah itu yang adanya kemudahan-kemudahan dari segi bahan-bahan yang ada itu, kalau boleh kita angkat dan gunalah bahan-bahan daripada komuniti orang asli itu sendiri. Misalnya kita nak gunakan bakul, anyaman, kraft tangan, perkenalkan dalam subjek seni misalnya, mengangkat kepada anyaman-anyaman, seni-seni kraft yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kita ada mata pelajaran muzik misalnya, kenapa tidak kita angkat tarian sewang? Kalau di Tasik Chini tadi, kenapa tidak kita angkat tarian kulandang, yang mana salah satu tarian yang memang khusus di Tasik Chini itu, sebagai satu bentuk yang dalam kurikulum itu sendiri. Kita ada kurikulum tersebut dan kita angkat dia. Dan fasilitas yang paling diperlukan adalah kalau boleh kemudahan jalur lebar itu ditingkatkan supaya anak-anak ini juga berpeluang untuk mendapat lebih pendedahan dari segi dunia teknologi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Nazri kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia pagi ini. Saya rasa perbincangan ini cukup menarik dan mungkin kita perlu kembali untuk melihat perkembangannya dari masa ke masa. Terima kasih. Terima kasih. Dan